Assalamualaikum. Video yang ketiga. Kali ini saya nak terangkan macam mana nak kira bonus. Simple je. Cumanya untuk video kali ini mungkin agak panjang sebab melibatkan pengiraan. Jadi if you rasa perlu stop untuk tengok ni, pastikan you stop lah untuk pastikan you faham pengiraan ni tu macam mana sebab dia related dengan math sikit lah kan. Okay, so jom kita bermula. Okay. Yang pertama sekali saya bawa dulu pada syarat-syarat untuk layak mendapatkan bonus dari PV supaya you betul ingat balik. Okay, kita ada dua jenis bonus, iaitu grup kumpulan dan juga grup personal. Okay, grup kumpulan dan personal dan juga grup PV, personal PV dan juga grup PV. Dua-dua yang bonus yang terkumpul, PV yang terkumpul ni ada bonus dia. Dan kedua-dua ni juga ada syarat dia. Okey, inilah syarat yang you all semua dah faham. Okey, untuk memahami lagi, jom kita ke situasi. Untuk kali ni, dua kategori saya akan bagi. Yang pertama, kategori untuk buat sale berseorangan tanpa anak ejen, iaitu you buat personal saja. You tak ada anak team. Okey, nanti kategori yang kedua, you akan buat bersama dengan anak tim. Situasi-situasi macam mana, apa yang berlaku, apa yang bakal berlaku. Okay, you boleh dapat gambaran terus lah. So, kita go through untuk kategori yang pertama. Untuk situasi satu, anak ejen anak ejen tak capai minimum personal PV. Jom kita tengok. Okay, dekat sini saya ambil contoh Ismail. Dia dapat jual 10 unit sambal Mak Jenny. Ismail ni dia reseller. Katakanlah sekarang ni bulan 7. So bulan 7 sekarang ni dia pun dah end bulan 7. Dia pun berjaya jual 10 unit sambal Mak Jenny. Okey, jom kita check. Kita pun dah tahu ada dua jenis keuntungan. So kita tengok untung runcit dulu. Untung runcit untuk Ismail ni berapa? RM20, iaitu satu sambal bersamaan dengan keuntungan dia RM2 satu sambal. So untuk 10, RM20 lah. Okey, ini untung runcit. Okey, sekarang ni jom kita tengok sama ada Ismail ni layak ke tidak dapat untung untuk bonus PV dia. Okey, jom tengok. Untuk bonus PV, katakanlah 10 unit ni ada 9 PV untuk satu produk. So darabkan 10, dia dapat 90 PV. Okey. So untuk personal PV dia tu akan dapat 90 sebab dia tak ada team. Dia punya group sale dia pun, group PV dia pun dapat 90 juga. So apa yang ada kat situ itulah masuk dalam group PV dia sebab dia tak ada team. Okey, untuk untuk PV 90 ni apa ranking dia? Cuba tengok. Ranking dia adalah intern. Sebab apa? Intern 499 dan sampai kosong itu adalah kumpulan PV untuk intern. Kalau nak dapat reseller mesti 500. Ini sekarang ni untuk intern sahaja. Okey. So intern berapa? Kosong PV. So kalau kosong 90 darab kosong dapatlah kosong. So tak adalah Ismail punya untung PV. Okey. So tapi jangan bimbang, Ismail jangan putus asa sebab Ismail masih ada untung runcit RM20. So dia tak dapat untung PV. So RM20 saja untung dia. Okey. Alright. Ni situasi yang pertama. So Ismail tak layak dapat bonus sebab kurang 500. Ingat kita kata mesti cecah 500 PV. Jom tengok situasi nombor 2. Okey, untuk nombor 2, ejen capai minimum personal PV. Dia capai. Tadi dia tak capai. Kita tengok macam mana kalau capai. Okey. So situasi 1. Samalah tanpa ejen kan. Masih lagi Ismail. Sekarang ni bulan 8. Okey. Bulan 8, Ismail berjaya jual 56 unit sambal Mak Jenny. Jom kita tengok untung runcit dan juga untung ni dia, untung bonus. Untung runcit of course lah. Sebab berjaya jual 56 unit dapatlah RM112. Okey. Jom tengok untung bonus PV. Kiraan dia simple saja. 56 darabkan 9. 9 PV mewakili 1. 504. So, dekat personal PV dia berjaya dapat 504. Alhamdulillah, bulan ini dapat 500 PV ke atas. So, bermaksud, tu tanda awal yang kita ataupun Ismail dapat kiraan bonus. Dapat layak untuk bonus pada bulan tu. Okey, sebab dia tak ada team. So, masih lagi 504 untuk grup PV dia. And then, untuk 504, apakah ranking dia?
dia ranking reseller, iaitu layak dapat 10% daripada personal PV yang dia buat. So tengok, untuk 10% dia dapat RM50.40. So keuntungan keseluruhan Ismail dapat RM160.40, dapat dua-dua untung. So untung ke tak untung dengan MV World? Ya, sangat untung sebab ada dua jenis bonus yang you boleh kejar. Okay, ini adalah sekiranya reseller. Bayangkan kalau sampai ke CEO, kan 41%, 504, 41% berapa dapat? Banyak dapat kan? Okay, itulah gambaran kepada untuk bonus PV yang pertama. Okay, alright. So next, kita dah settle dah untuk yang itu. So apa yang kita boleh belajar daripada kategori yang pertama ni? Yang pertama sekali, tak boleh mendapat bonus if PS personal tu kurang 500. Yang kedua, pastikan setiap bulan kita kena target every month 500. Tak boleh kurang. Sebab itu je cara untuk kita dapatkan ekstra lagi bonus. Kita dah dapat daun teruncit, kita nak lagi ekstra lagi. Okey, itu saja cara je. Alright, yang ketiga, setiap bulan sentiasa ada peluang untuk improve. Macam situasi tadi tu, Ismail mungkin tak dapat bulan ni, tapi bulan depan masih ada ruang untuk dicapai. Okey, masih ada ruang untuk dia capai bonus tu. Baik. Jom kita tengok kategori yang kedua, iaitu dia buat dengan anak tim ataupun anak ejen lah. Dia buat bersama dengan tim. Dia tak buat seorang. Okey. Alright, situasi untuk kategori yang kedua ni, jom tengok dulu. Leader, recruit, team dan train anak ejen. So, is normal situation. Jom tengok. Okey, tengok Zul Tengok dekat situ. Zul ni berjaya dapat personal PV dia 1008. Okey, GSV dia 3528. Group PV dia besar. Personal dia tu 1000 besar, dan yang kita dapat gambaran kat situ, Zul dah berjaya dapat 500 PV. So untuk group sale value dia dapat 3528. Apakah ranking dia? Ranking dia adalah kat situ premium reseller. Sebab premium reseller yang dalam carta adalah 2000 sehingga ke 8000 adalah sehingga ke 7999 adalah ranking premium reseller. Okey, sekarang ni dia dalam range tu 3500. So Zul dapat premium reseller. Bonus untuk premium reseller adalah 20%. Okey, dekat sini walaupun kalau tengok kat situ Cik Zul dia jual 112 sambal je. 112 sambal ni personal PV dia 108, 1008 unit, 8 PV. Tapi sebab dia buat dengan tim, tengok dia berjaya dapat sampai 20%. Kalau dia tak buat dengan tim, dia hanya dapat sehingga reseller sahaja. Sebab dia ada tim, dia dapat extra lagi percentage ranking. That's why penting sangat ada tim. Okey, jom tengok tim-tim Encik Zul. Ni tim dia. Dia ada ejen A, ada ejen B, ada ejen C dan ada ejen D. Setiap ejen-ejen ni kita pun boleh nampak ada yang dapat cecah 500, ada yang tak mampu cecah pun untuk D ni, kan? So nampak ejen yang lain tu okey, A, B, C, D dia atas 500. So bonus dia pun every bonus yang dapat pun 10% sebab as a reseller. Tapi ada ejen D tu tak dapat capai. Okey, ejen D ni yang saya bulat-bulatkan ni kan. Tak dapat capai. Sebab apa? Sebab tengok 306. So bonus itu pun kosong. Okey. So untuk bonus Encik Zul 484.20 sen. Mana datang je? Ni kat sinilah kita nak tahu macam mana dapatnya. Sebelum kita tahu macam mana Encik Zul dapat bonus tu, jom kita jawab satu persoalan yang penting untuk you all semua tanya. Okey. Yang pertama sekali persoalan dia, macam mana Zul dapat GSV, group personal value tu, group sale value tu, group PV tu, mana datangnya 3528? Kat mana kiraan dia? Jom tengok satu-satu. Okey, sini simple je kat situ. PS Zul ataupun personal PV Zul ni, personal PV Zul
ditambahkan dengan semua GSV agent A, B, C dan D. GSV, mana GSV? Tengok GSV. Okey. Tengok saya highlightkan. Personal dia ditambahkan dengan semua group sale value ataupun group PV untuk team. Semua-semua ni ditambah dapatlah 3528. Dia tak tambah dengan PS kat atas ni tau. Dia hanya tambah dengan GSV di bawah ni. Okey. Bukan dekat PS. Dia tambah dengan group sale value. Okey. Ini kiraan yang you kena faham dulu. Okey. Yang kedua. So, soalan yang kedua. Bagaimana kiraan Zul dapat bonus PV tu? Ni penting. Okey. Iaitu dapat apa tadi? 484 20%. Simple sahaja. Sebenarnya, untuk dapat kiraan itu adalah perbezaan peratus Zul didarabkan dengan GSV setiap ejen Zul. Okey. Contoh, ni Zul berapa persen? Zul 20%. Okey. Dan bonus untuk ejen A adalah 10%. So, berapa perbezaan dia? 10%. Nampak tak? Ni keluar dah. Okey. Percentage dia tu dah terkeluar. Nampak perbezaan dia? Ini yang keluar akhir ni, 10%, 10%, 10% dan 20% ni adalah kiraan untuk bonus Zul dikira nanti. Okey, bonus Zul dikira nanti. Itulah yang akan yang layak untuk Zul dapat. Jom tengok detailnya. Jom. Okey, ni right. So, ini Zul kita ambil seorang saja, iaitu ejen A. Iaitu ejen A ni bonus 10%, Encik Zul bonus 20%, dia punya GSV 504. Okey. Encik Zul 20%. A adalah 10%. So, simple saja. Perbezaan dia macam mana? Tolak dulu. 20% tolak 10%. Dapatlah bonus yang layak untuk diambil oleh Zul adalah 10%. Okay. Zul layak 10% daripada grup PV ejen A. Okay. Saya ingatkan sekali lagi. Encik Zul ni layak dapatkan 10% daripada GSV ataupun grup PV yang ada dekat ejen A. Kiraan dia simple je. Tengok 504 dapatkan dengan 10%, dapatlah RM50.40. So, RM50.40 ni adalah milik Encik Zul. Okey? Ingat tak syarat yang kedua? Sebab sekarang kita dah bagi kategori untuk group. Okey? Kategori untuk group ni memang syarat dia adalah leader mesti lebih tinggi dari anak ejen. Nampak tak? Bonus leader 20% lebih tinggi daripada bonus anak ejen, iaitu 10%. Ada percentage terus dikira. Okay, next. Tengok untuk ejen D yang tak dapat yang tak dapat bonus, ada kosong dia punya percentage sebab dia intern. Okay, dia berjaya buat sale, berjaya buat PV 306 tapi tak sampai 500. So, bonus dia kosong. So, berapa yang Zul layak? So, berapa yang Zul layak? Kita tengok 20% tolak dengan kosong. So, dapatlah 20%. So, Zul layak 20% bersih untuk ejen D. So, dekat situ 306 darabkan 20%, dapatlah RM61.20. Okay. So, ejen D tak dapat bonus lah sebab dia tak capai 500 PV dan GSV 500. Okay. So, kat situ dapat gambaran yang masih lagi sama, Encik Zul masih lagi tinggi daripada anak ejen di bawah. Okay, right. So, jom tengok kiraan semua sekali. Berapa Encik Zul dapat ni kan? Okay. Kat sini 10%, 10%, 10%, 20% untuk ejen D. So, kiraan dia macam ni. Okay, boleh tengok kat sini. Total bonus Zul 484 daripada perbezaan percentage setiap override D, ejen D, ejen C, ejen B, ejen D. Semua ni didarabkan dengan perbezaan percentage setiap satu dan dapat jawapan yang ni. Okey, ejen A dapat RM50.40, ejen B dapat RM70.20, ejen C dapat RM100.80, ejen D dapat RM61.20. Tambahan untuk semua ini dapatlah 484 20%. Inilah bonus yang Cik Zul layak dapat daripada tim dan juga bonus personal dia. Okey, ini total dia. Okey, so inilah cara kiraan bonus. Inilah cara kiraan bonus. Okey, clear? Clear, alright. Baik,
Untuk kategori buat dengan anak tim dan ejen, kita dah faham dah. Untuk kategori yang normal ni, leader, recruit anak tim, train anak ejen pun boleh buat sale macam anak tim Cik Zul tadi tu. So, setiap satu ada hasilnya. So, bila ada hasilnya, leader as a Cik Zul as a leader pun dapat juga untung daripada hasil yang sama-sama dibuat bersama dengan tim. Okay, alright. Jom kita tengok situasi yang kedua, iaitu macam mana pula kalau Encik Zul ni. Ni situasi kedua fokus sikit untuk situasi kedua. Kita dah masuk ke situasi kedua. Macam mana kalau Encik Zul ni tak dapat capai minimum PV dia? Jom tengok. Okay, ni katakanlah okay, Encik Zul ni pada bulan tu mungkinlah dia tak sihat sikit. Dia tak sihat, katakanlah tak sihat. Biasalah orang yang ni, katakanlah macam sekarang ni pun COVID. Katakanlah tiba-tiba lah, nauzubillah min zalik. Kalau siapa yang ada tengok video ni nama Zul, bukan nak mendoakan, tak ada ke mana, jauh contoh saja nak sebut kebetulan Cik Zul ni kan. Okey. Tak dapat bekerja. Hanyalah dapat buat sikit saja, 400 PV. Okey, 400 PV saja. So, kat situ dah dapat dah. Tak dapat pun 500 PV. So, apa yang akan berlaku? Okey, dekat sini 10% masih dikira untuk 10%. Tetapi total bonus Zul tak dapat. Sebab apa? Syarat dia untuk dapatkan 20% bonus dan ranking ini wajib dapat sekurang-kurangnya personal sale. Nampak tak? Ada kiraan ni tapi tak layak dapat sebab tak cukup 500 PV. That's why every month wajib dapat dua-dua ni. Group PV mesti dapat mengikut ranking. Personal PV mesti usahakan at least 500 PV mesti dikejar. Okey. Kalau tak dapat kejar, ini mungkin akan berlaku kepada anda. Alright, clear Ini situasi if Encik Zul tak dapat apa-apa, tak dapat capai 500 PV kat situ. Sisi lagi premium reseller, masih ada ranking premium reseller, tapi tak capai 400 tu, so tak ada apa perkiraan untuk Encik Zul. Okay. Alright. So, part situ clear. Thank you. Tengok kat sini. Kan? Dia masih lagi 20%, tambah sikit premium reseller 2,000. Cik Zul tadi dapat 2,000. Tapi dia tak dapat 500 ni. Seperti mana dalam ranking ni. That's why penting sangat ni. You all semua kena pegang betul-betul. Alright? Baik. Situasi ketiga. Okey, ni situasi yang next. Iaitu anak ejen lebih perform daripada leader. Itu kategori yang sama lah. Kategori yang kedua juga. Iaitu buat dengan anak tim. Kita ambil situasi yang sama untuk Encik Zul tadi. Cumanya saya kosongkan bagi agensi itu supaya agensi itu kita nak wujudkan satu anak ejen yang perform sikit. Jom tengok dia punya result. Okey, kali ni agensi itu untuk bulan next seterusnya tiba-tiba dia perform sebab dia tambah lagi rekrutmen bawahnya sehingga dapat tengok GSV dia tu sampai 4,000 grup PV yang terkumpul untuk ejen Zul. Okey, bila dah grup PV yang terkumpul sehingga 4,000 tu, okey, dia terus dapat level yang sama dengan Cik Zul, iaitu premium reseller. Premium reseller. Walaupun hakikatnya Encik Zul dapat 6,520, tapi anak agensi dia tu dapat 4,000. Memang lagi lebih, tapi pangkat sama. Okey, pangkat dah sama. So macam mana kalau pangkat sama? Ini yang dimasukkan lebih perform. Lebih perform ni sebenarnya pangkat dia mungkin akan sama dan mungkin akan lebih. Apa akan jadi? Okey, yang pastinya untuk level situasi ini Encik Zul takkan dapat apa-apa daripada agensi. Sebab apa? Sebab jom tengok. Tengok tu. Untuk si 4,000 darabkan dengan 0%. Sebab apa? Encik Zul 20%. Agensi 20%. So bila 20 tolak 20 dapatlah kosong. So kat situ Encik Zul tak dapat apa-apa daripada agensi. Dia cuma dapat dengan yang lain. Tapi macam saya sebut, okey, sebelum ni, untuk anak ejen yang dah perform sebegini, kita tak boleh mengharapkan terus anak ejen ni untuk buat duit dengan kita. That's why peran kita kena terus
rekrut anak ejen yang baru, rekrut supaya bila rekrut sentiasa ada backup. Kita dah berjaya hasilkan, katakanlah Encik Zul ni dah berjaya latih agensi ni untuk buat lebih baik. So why not, dan tak mustahil untuk Encik Zul ni hasilkan agensi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okay, so that's why lah rekrutmen tak boleh berhenti, kena terus. That's why kita tak boleh duduk dalam zon yang selesa. Awal-awal lagi kita dah kena create dah agensi yang ada beberapa agensi. Agensi bukan agensi ejen yang dalam ni lah. Supaya if naik sahaja satu ejen yang lebih ranking daripada kita, kita sentiasa ada orang lain yang sentiasa duduk bawah kita, yang sentiasa kita ada income untuk ejen-ejen di bawah tu. Okay? Tapi jangan salah faham dengan kenaikan tu. Kalau you all tengok GSV dia tu, dia bagi banyak. GSV Encik Zul 4,000 tu, dia sumbangkan kepada Encik Zul. Okay? Kalau katakanlah GSV ada dua orang premium reseller ataupun yang bertaraf ejen yang bertaraf premium reseller, dua orang di bawah ni, walaupun dia tak dapat percentage, tetapi dia menyumbang kepada Encik Zul ni menjadi executive reseller sebab dapat lebih daripada 8,000. That's why jangan pandang rendah pada ejen yang dah berjaya naik lebih daripada kita, sebab dia penyumbang kepada kita punya ranking. Dia penyumbang yang besar untuk ranking kita. That's why kena lah, walaupun anak ejen tu dah sama taraf dengan kita, janganlah main-main musuh pula. Okay? Jangan main musuh pula. Teruskan buat. Ni situasi yang ketiga. Right. So, untuk itu, apa yang kita dapat belajar, saya summary-kan dekat sini. First kali, senang nak dapat GSV yang tinggi bila ada anak ejen yang ramai. Bayangkan kalau yang seorang tadi tu kan, nak jual 112, mesti ada kena jual banyak lagi barang-barang, banyak lagi sambal untuk dapatkan bonus hingga PV sehingga 3,000, sehingga 3,000. Okey, berbanding dengan Encik Zul tadi tu jual 112 saja, tapi anak ejen dia buat sale, dia akan dapat bonus. Okey, that's why penting sangat ada team. If anak ejen anda dapat bonus tanpa perlu susah payah, if ramai anak ejen, anda akan dapat bonus tanpa perlu bersusah payah. Just train and follow up mereka. Okey. Yang ketiga, leader masih perlu menjual untuk dapatkan personal minimum 500 PV. Jika tidak, tiada sebarang bonus untuk leader pada bulan itu. So, ni refresh dah untuk you all semua. Next, GSV kita menentukan ranking dan peratus keuntungan yang kita dapat. Okey, GSV yang kita ada tu menentukan ranking kita dan percentage. Okey. Right. Dan PS pula, dia menentukan kelayakan bonus peribadi dan kelayakan bonus berkumpulan. Okey. Kelayakan maksudnya syarat untuk kita layak tak dapat duit ni. Okey. Dan yang keenam, sistem tidak mengambil bonus melalui GSV kita, tetapi daripada group sale anak ejen kita. Kalau you all semua mungkin permulaan dah tengok itu, GSV tu kita kira direct. Tak, kita akan kira anak ejen punya GSV. Okey. Seterusnya, jangan takut naikkan kemampuan dan sale anak ejen kerana mereka adalah penyumbang yang besar dalam menentukan ranking kita. Dan leader tak boleh berhenti rekrut ejen yang baru, yang bagus supaya income kita kekal grow dengan anak-anak ejen yang berterusan dilahirkan. Okey. So, ini adalah summary untuk situasi yang pertama, kedua dan ketiga untuk kategori buat dengan anak team. Okey. Alhamdulillah, clear untuk tu. Okey, saya tambah sikit lagi untuk video ni sebab mesti ada sedikit persoalan nak tanya mengenai PV ni. So, ada 3 jenis soalan yang saya rasa semua orang tertanya-tanya. So, kita highlightkan dekat dalam video ni. Yang pertama sekali, dah tahu dah kita dalam sistem, kan? Yang penting sekarang ni bila sistem ni nak bayar. Okey, so kita ambil daripada sini. Bilakah pembayaran bonus akan dibuat? Pembayaran bonus akan dibuat bermula daripada 7 hari bulan sehingga 10 hari bulan hari bekerja. Hari bekerja. Okey, bagi masa. Tapi sekiranya hari bekerja tu kenapa? Sebab kita bagi masa sehingga 4 hari lah. Maksudnya selepas 6 hari bulan, bagi masa 4 hari bekerja untuk kami bank in kan. Okey, 4 hari bekerja untuk
pihak sistem bank in-kan ke dalam akaun leader-leader ataupun akaun agent-agent. Kenapa? Sebab 1 sehingga 6 pihak developer akan buat semakan yang terakhir lah untuk finalkan amount bonus yang you all semua dapat. Okay? Dan untuk 7 hingga 10 adalah mengikut kita punya masa jadual untuk kita buat transfer account lah. Okay? So kalau berjaya dah dapat buat sehingga selesai 6 hari bulan. So kalau 7 hari bulan tu dapat cepat dan selesai untuk pihak kami, insyaAllah kita akan terus bank in. 4 hari sahaja paling maksimum untuk pengagihan bonus kepada anda semua. Alright. Dan sebulan hanya sekali sahaja pembayaran setakat ini. Okey. Yang kedua, adakah PV yang terkumpul untuk individu dan kumpulan akan dibawa ke bulan hadapan? Ini memang soalan yang famous. Okey. Jawapannya tak. Sebab apa? Setiap 1 hari bulan akan menjadi kosong. Okay, you kena bermula balik, you kena cari balik. That's why penting ada team. Kalau you dah ada team yang ramai, so tak perlu risau dah bulan depan. Sebab yang pastinya, you all kena pastikan semua team restock. Okay, you tak boleh biar, kalau kau terkumpul, so takkan berhasil lah PV tu. Datang mananya pembelian dan sebagainya. Sebab apa? Sebab perlu sentiasa di restock. Perlu sentiasa dijual. That's why lah perlu dikosongkan setiap bulan. So every month sebelum 31 hari bulan, you kena capai target you. Kalau you nak ranking manager, nak percentage manager, you kena dapat sebelum 31 hari bulan ataupun 30 hari bulan lah, ikut bulan terakhir. Okay? Yang ketiga, adakah leader akan mengambil bonus anak-anak ejen? Okay. Ini soalan yang famous juga. Sebab dia nampak seolah-olah macam MLM sikit. Tapi sebenarnya taklah macam MLM yang mana you kenal. Tak. Saya tunjukkan sedikit hierarchy. Kita ada Kasim kat atas ni. Arman, ni adalah orang-orang bawahnya ni. Ada beberapa level ni. Kat sini ada leader. Okay, kita level 1. Kita ada level yang kedua. Kita level yang ketiga. Okay. Sebenarnya, untuk kiraan GSV ni, ataupun kita ambil daripada mana, kita akan ambil daripada anak ejen kita sahaja di level yang pertama. Okey, sekira anak ejen kita ada ejen dekat bawah, okey, ada ejen bawah ni kan, yang ni semua kan, ni katalah Arman ni kan, dia ada Ali, dia ada Abu kat sini. So kita takkan ambil GSV mereka untuk dijadikan bonus. Okey, kita hanya ambil GSV Arman, GSV ini perempuan ni dengan yang dua orang ni. Satu level ni sahaja yang Kasim layak ambil GSV dia as percentage bonus untuk dikira dan convert kepada duit lah. Okay. Level 2 tak ada, level 3 pun tak ada. Okay. Tapi mereka level kedua dan ketiga dan seterusnya ni menyumbang kepada apa? Kepada point yang terkumpul di grup PV. Mereka menyumbang ke arah tu. Tapi dari sudut duit, bonus yang real you dapat, you takkan dapat lah. Kasim takkan dapat daripada level yang kedua dan yang ketiga. Alright. Direct bawah Kasim sahaja. Okey, baik. Itu sahaja setakat untuk kali ini, video kali ini, iaitu video menerangkan pasal bonus. Okey. Semoga anda semua dapat input yang betul-betul tepat, supaya sebab untuk kita buat bisnes, kita mesti tahu kan, kita mesti faham dulu bagaimana sesuatu bisnes itu dijalankan, sistem ni, supaya kita tahu dekat mana jalan je. Kita dah ada target dah. You all semua tadi daripada awal tengok video sampailah ke video yang sekarang ini dah tahu dah target dia apa. Target dia adalah ni. Target adalah 10,000 PV, 8,000 PV. Tapi untuk dapat tu, you all kena tahu dia punya syarat-syarat nak dapatkan. Okey, macam kita berjalan lah. Okey, kena tahu nak bawa kereta. Kalau tak tahu, kena tahu yang traffic light merah tu kena berhenti. Contoh. Okey, sebab kalau tak, akan musnah lah perjalanan tu nanti kan. So that's why lah, you kena faham. Okey. So itu sahaja untuk video yang kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk next video. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.